Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah malam ini bersama saya Nazirah Syaringat. Perdana Menteri Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu sengaja menyimbah minyak dalam pelan damai Israel-Palestin. Dia seolah-olah menggambarkan sebenarnya tiada jalan penyatuan semasa ucapannya pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 Jumaat lalu. Yang ada hanya penaklukan negara haram itu ke atas Palestin. Dia dengan bongkaknya membentangkan peta Timur Tengah Baharu atau The New Middle East. Tiada negara Palestin dalam peta tersebut. Kawasan tepi barat dan semenanjung Gaza kelihatan sebagai sebahagian daripada Israel. Satu penghapusan dalam diam. New York seperti pentas kepada Netanyahu membuktikan kegilaannya. Dalam ucapannya, dia sempat menunjukkan peta yang memaparkan wilayah Palestin adalah sebahagian daripada Israel pada tahun 1948. Sedangkan jelas Netanyahu sedang berbohong. That we must not give the Palestinians a veto over new peace treaties with Arab states. The Palestinians could greatly benefit from a broader peace. They should be part of that process, but they should not have a veto over the process. Peta tersebut ditunjukkan Netanyahu bagi mempromosikan pembentukan semula wilayah Israel dengan menjalinkan hubungan dengan negara-negara Arab, khususnya Arab Saudi. Netanyahu dengan sinis berkata rakyat Palestin boleh mendapat manfaat termasuk keamanan yang lebih luas dengan hasil perjanjian yang dilakukan, namun mereka tidak layak untuk mendapat kuasa veto. But I believe that we are at the cusp of an even more dramatic breakthrough, an historic peace between Israel and Saudi Arabia. Such a peace will go a long way to ending the Arab-Israeli conflict. It will encourage other Arab states to normalize their relations with Israel. It will enhance the prospects of peace with the Palestinians. It will encourage a broader reconciliation between Judaism and Islam, between Jerusalem and Mecca, between the descendants of Isaac and the descendants of Ishmael. Namun bagi Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa IAIS Dr. Ahmad Badri Abdullah, mesej yang ingin disampaikan Netanyahu sebenarnya tidak mempromosikan pendamaian. Sebaliknya penindasan berterusan ke atas rakyat Palestin yang bakal mencetuskan intifada. Ini juga mengabaikan fenomena yang disebut sebagai penjajahan berbentuk penerokaan ataupun settlers colonialism yang dilakukan oleh Israel di Palestin. Sekaligus ia juga mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia dan juga pelanggaran undang-undang antarabangsa yang sering berlaku di Gaza dan juga tebing barat. Pada hakikatnya, tindakan Netanyahu ini di Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu merosakkan prospek perdamaian antara Palestin dan Israel. Kerana dengan melakukan sedemikian, sudah pasti rakyat Palestin marah dan juga bakal mencetuskan ataupun memperpanjangkan konflik dan ketegangan di antara kedua-dua belah pihak. Selain itu juga Netanyahu secara terang-terangan cuba mengalihkan perhatian dunia kepada Palestin dengan menormalisasi hubungan dengan negara Arab lain untuk mengukuhkan kedudukan negara haram tersebut. Kita boleh mengatakan bahawa tindakan Netanyahu ini sebagai sebuah alat propaganda untuk mengukuhkan kedudukan Israel ataupun mengukuhkan hubungan Israel dengan negara-negara Arab yang utama di wilayah Timur Tengah dan sebagai salah satu langkah untuk menormalisasikan hubungan Israel dengan negara-negara berkenaan. Ini secara tidak langsung mengabaikan ataupun menafikan ataupun tindakan untuk menormalisasikan hubungan antara Israel dan negara-negara Arab ini tanpa memperlihatkan ataupun tanpa memberikan perhatian yang wajar terhadap isu-isu yang dihadapi oleh rakyat Palestin. Kenyataan Netanyahu itu dibuat di tengah-tengah rundingan tajaan Amerika Syarikat antara Israel dan Arab Saudi untuk menormalisasikan hubungan. Dan sehari sebelum Netanyahu membuat ucapan, Presiden Palestin Mahmud Abbas dengan lantang terus menegaskan bahawa keamanan Timur Tengah tidak dapat dicapai sehingga rakyat Palestin diberikan hak penuh dengan kenegaraan. Malah, keamanan di Timur Tengah tidak boleh dicapai selagi tiada jaminan terhadap rakyat Palestin.
واهم من يظن بأن السلام يمكن أن يتحقق في الشرق الأوسط دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الوطنية المشروعة. Mahmud dalam ucapannya turut memberi amaran kepada Israel supaya tidak menjadikan perjuangan politiknya kepada perselisihan antara agama merujuk kepada pencerobohan serta pencabulan terhadap kesucian agama Islam di Baitul Maqdis. Israel katanya sudah banyak kali melanggar resolusi PBB yang berkaitan dan mengetepikan perjanjian Oslo. Namun, Palestin masih menaruh harapan Israel akan mengambil keputusan untuk mengakhiri penindasan dan penjajahan. Selain itu, Mahmud juga menggesa Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres membuat persiapan bagi mengadakan persidangan damai antarabangsa untuk proses damai antara Palestin dan Israel yang terhenti sebelum ini kerana dasar Israel. Jelas beliau, persidangan itu mungkin peluang terakhir untuk memastikan penyelesaian dua negara menjadi kenyataan selain bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih teruk. Baik, selepas ini mungkinkah dua negara jiran yang bertelingkah iaitu Algeria dan Maghribi akan kembali ke meja rundingan? Alhamdulillah bertemu kembali. Algeria dan Maghribi mungkin akan menamatkan konflik 70 tahun iaitu sejak 1960-an. Perebutan wilayah sempadan Sahara Barat sejak 1975 antara kedua-dua selepas Spanyol meninggalkan negara itu juga senyap buat seketika selepas Maghribi atau Morocco ditimpa gempa bumi 6.8 skala Richter awal September lalu. Sentimen kemanusiaan dan ukhuwah Islamiah atau solidariti dikatakan membantu proses pendamaian tersebut. Rakyat Algeria yang pernah kehilangan lebih 2,600 insan yang tersayang dalam gempa bumi 2003 turut merasai kesakitan apa yang dirasai penduduk Igil iaitu di kawasan kampung pertanian kecil. Adab berjiran dalam Islam tidak hanya terpakai di kawasan perumahan atau dalam komuniti berdekatan sahaja, malah ia mencakupi hubungan sesama manusia. 3 hak yang mesti dijaga iaitu saudara seagama, hak kejiranan dan hak ikatan keluarga. Menurut fellow penyelidik Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa atau IAIS, Muhammad Sayuti Mansur, berpegang kepada perkara tersebut, rakyat Algeria dikatakan bangkit membantu lebih 5,600 penduduk Maghribi yang cedera dan 50,000 lagi yang kehilangan tempat tinggal. Atas dasar itu juga Presiden Algeria Abdel Majid Tebboune sanggup mengetepikan ego dan menghulurkan bantuan kepada Maghribi meskipun telah bersengketa sekian lama kerana perebutan sempadan wilayah Barat Sahara. Dengan tulus hati juga, Algeria menawarkan bantuan 80 anggota penyelamat dan petugas kesihatan ke kawasan Ground Zero. Walaupun telah beberapa kali putus hubungan diplomatik iaitu pada 1976 hingga 1988 dan dari 2001 hingga sekarang, Algeria membuka pintu sempadan yang ditutup sejak 1994 dan ruang udara sejak 2 tahun lalu bagi membolehkan bantuan kemanusiaan antarabangsa masuk ke Maghribi. Solidariti dalam kalangan masyarakat Algeria terhadap musibah yang menimpa jiran mereka iaitu masyarakat Maghribi. Pertamanya, ruang cyber. Media sosial di Algeria kini dibanjiri oleh komen-komen yang berbentuk doa dan juga solidariti terhadap musibah yang menimpa masyarakat Maghribi. Begitu juga ramai di antara mereka yang menggantikan gambar profil di media sosial mereka kepada gambar bendera di antara kedua-dua negara ini sebagai lambang solidariti. Begitu juga terdapat banyak pertubuhan NGO di Algeria yang kini sudah mula membuka sumbangan, mengutip sumbangan dalam kalangan masyarakat Algeria untuk dihulurkan kepada masyarakat Islam di Maghribi. Menurut beliau lagi, di sebalik bencana yang melanda Maghribi terdapat hikmah. Satu perkembangan positif prospek perdamaian konflik Maghribi dan Algeria. Terangnya lagi kajian MIT yang dikeluarkan awal tahun ini terhadap konflik yang berlaku di 21 buah negara mendapati bencana mampu memberi kesan positif.
Berdasarkan analisa yang telah dilakukan terhadap konflik-konflik yang telah berlaku dalam kalangan 21 negara di seluruh dunia, kajian ini menunjukkan bahawa bencana sememangnya memberikan kesan langsung terhadap proses usaha damai yang sedang dilakukan terhadap sesuatu konflik yang sedang berlaku. Hal ini berlaku di mana sesuatu bencana itu dapat mendokong ke arah proses perleraian ataupun de-escalation terhadap sesuatu konflik yang sedang berlaku. Hal ini berlaku kerana sesuatu bencana itu dapat melemahkan kemampuan pihak untuk berkonflik. Ini kerana usaha yang lebih perlu ditumpukan terhadap proses-proses untuk menyelamatkan, untuk memulihkan bencana dan juga untuk membina semula sesuatu kawasan selepas daripada bencana. Tambahnya, selain itu dari segi moral, bencana memberi sentimen kepada pihak yang pro kepada keamanan sekaligus mendorong kepada proses perdamaian. Dalam kesedihan dilanda musibah itu katanya, keperluan dana dan bantuan daripada luar ke arah pembinaan semula sesuatu kawasan selepas konflik dapat memberikan pengaruh pihak ketiga atau masyarakat antarabangsa untuk mendorong ke arah pendamaian dalam kalangan pihak yang bertelagah. Dan rakyat sendiri juga akan mendorong pemerintah meleraikan konflik dan menyeru ke arah kedamaian. Perkara itulah antara yang menyatukan Gerakan Aceh Merdeka dan Kerajaan Pusat Indonesia pada 2004 selepas Aceh dilanda tsunami. Sekian Globe Al-Hijrah, moga Maghribi dan Algeria kembali ke meja rundingan dan selamatkan Palestin dari idea gila pemimpin Israel. Saya Nazira Syaringan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.